Terima kasih peneraja acara. Yang dihormati Sub Kehakiman Teguh Saksama, guru-guru, rakan-rakan seperjuangan, seterusnya hadirin yang dikasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat ya. Pada hari ini ada sebuah kisah yang ingin saya kongsikan kepada kawan-kawan. Tajuknya berbunyi, maafkan cikgu. Kenapa pula cikgu yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan ingin tahu, mari dengarkan. Kisahnya adalah tentang seorang anak yatim yang bernama Safawi. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menebas di kebun dan menjual kuih. Namun, Safawi tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baik sungguh Safawi, kan kawan-kawan? Seperti biasa, pada setiap pagi, dia mengayuh basikannya dengan laju ke sekolah. Berpeluh-peluh badannya. Dia bimbang akan bertemu dengan Cikgu Faizal, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya saja sudah cukup membuatkan murid-murid kejut turut. Apatah lagi menyusukan dengannya. Ingat ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah amalan yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tengah Safawi menunjukkan pada jam 8 pagi. Dengan langkahnya tergesa-gesa, Safawi menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, nama Safawi dipanggil. Panggilan itu mematikan angkat. Degup jantung Safawi ditambah kencang. Tak. Terlihat wajah Cikgu Faizal yang serius. Dengan suara lantang, Safawi dimarahi kerana datang lewat lagi. Safawi hanya membisu. Memberikan alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun dia pernah memberikan penjelasan, tetapi Cikgu Faizal enggan mendengarnya. Malah, dia dituduh cuba menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan, apakah yang berlaku selepas itu? Apa lagi? Safawi pun dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Safawi berasa sangat sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dia juga kecewa kerana dituduh sebagai murid yang bermasalah. Padahal ia bukanlah seperti yang disangkakan. Hadirin sekalian, kasihan Safawi. Rakan-rakannya juga sering mencercanya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Ingat ya, sebagai kawan yang baik, kita sepatutnya memberikan sokongan dan bersikap prihatin terhadap kawan kita yang mempunyai masalah. Setelah tamat persekolahan pada hari itu, Safawi pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai menunaikan solat zuhur, dia terus ke dapur kerana perutnya sudah berkunjung. Apabila dia hendak menjamu makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya terus hilang. Dia membuat keputusan untuk ke kebun Pak Rusli untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik saja terpandang raut wajah ibunya, dia merasa tidak sampai hati untuk cerita. Malah, dia membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingat ya kawan-kawan, syurga itu dibawa tapak kaki ibu. Sayangilah ibu setiap masa. Kawan-kawan, pada malam itu, Safawi nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Ia pun menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Faizal kepada ibunya. Dia melihat wajah ibunya menahan kesedihan setelah membaca surat itu. Bagi ibunya, dia masih mampu menyara keluarga seorang diri. Harapan ibunya hanya ingin melihat anaknya Safawi berjaya dalam pelajaran dan memperoleh pekerjaan yang bagus apabila dewasa
Sebagai murid tahun 6, Safawi mampu berfikir secara matang. Ia berazam untuk datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh kerana UPSR tinggal beberapa bulan saja lagi. Justru keesokan harinya, pagi-pagi lagi, Safawi telah sampai ke kedai Pakcik Jumat, tempat dia mengambil surat khabar. Dia menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, dia mengayu basikalnya lebih laju daripada biasa. Dia tidak ingin terlewat lagi. Dia sudah serit dengan amukan guru disiplinnya. Apabila tiba di simpang jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Safawi terus melintas, malah tidak berbangun sebab kereta telah melanggarnya. Safawi campak seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggar Safawi itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Wajahlah Safawi tidak apa-apa. Dia cuma mengalami kecederaan ringan saja. Ingat ya kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Safawi tersedar lalu terkejut melihat Cikgu Faizal berada di sisinya. Kawan-kawan ingin tahu siapa yang melanggar Safawi? Rupa-rupanya Cikgu Faizal lah yang telah melanggar Safawi. Dengan rasa bersalah, Cikgu Faizal meminta maaf atas kecuaiannya. Maafkan Cikgu Safawi, Cikgu tidak sengaja. Sekarang, Cikgu sudah tahu mengapa kamu sering lewat datang ke sekolah. Ibu kamu telah menceritakan semuanya kepada Cikgu. Safawi pun mengakui dia juga bersalah kerana tidak berhati-hati semasa melintas jalan. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah mengutamakan masa depan dan keselamatan diri juga. Sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf kerana orang yang mengakui kesalahannya akan dipandang mulia. Sampai di sini saja, kita saja yang bertajuk Maafkan Cikgu. Sekian, terima kasih.